Kita intro dulu. Ada sesetengah wanita ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila seorang lelaki itu kahwin lebih ke, ataupun kahwin lagi ke, ataupun kahwin lagi satu ke, dia punya shaking, lain macam shaking dia. Tetapi, bila seorang lelaki terlibat dengan aktiviti persundalan, berjimat dengan ramai perempuan tanpa hubungan nikah yang sah, diorang boleh pertahankan pula si bojan tu. Apa cerita perempuan-perempuan kita sekarang ni? Kepala bapak mereka. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tukar sikit topik kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita pergi berbicara tentang isu semasa pula. Sekarang ini tengah kecoh satu Malaysia berkenaan dengan seorang lelaki, Ikhwan Arif ataupun lebih dikenali dengan nama Hot Daddy, telah ditahan dan didakwa oleh pihak berkuasa atas tuduhan menjalankan aktiviti persundalan dan juga seks luar nikah, di mana beliau dikatakan telah merakamkan video-video hubungan terlarang itu bersama-sama dengan ramai wanita. Lebih kurang dekat 20 wanita lah kalau khabarnya. Dan video-video tersebut ada yang dipaparkan dekat mana-mana laman web yang lucah dan juga ada yang dijadikan sebagai bahan jualan. Dan benda ini memang sangat-sangat menggemparkan negara kita inilah. Tiba-tiba pula dekat negara kita ini ada satu bintang porno yang kata-katanya nak lawan dengan bintang-bintang porno luar negara. Lain macam betul, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan ketika kita berbicara sekarang ini, memang Hot Daddy tersebut sedang didakwa atas tuduhan tersebut dan seramai 6 orang wanita telah pun ditahan bagi membantu siasatan dan dijangkakan ramai lagi yang bakal ditahan untuk memastikan yang aktiviti ini dapat dihentikan sama sekali. Tengok-tengok tuan-tuan dan puan-puan sekalian, baru-baru ini satu podcast iaitu BGTV, tak tahulah BGTV tu apa kan, dia telah bertindak menjemput Hot Daddy itu untuk pergi ke podcast dia, hendak bercerita daripada sudut pandang Hot Daddy itu tentang apakah yang terjadi dan macam-macam lagi. Itu tak apa lagi, tuan-tuan dan puan sekalian, komen-komen dekat podcast tersebut yang rata-ratanya adalah wanita dan gadis-gadis masing-masing pergi pertahankan Hot Daddy itu. Kata be strong Hot Daddy kuat, kita akan sokong Hot Daddy. Astaghfirullahalazim. Kepala otak engkau. Tahu tak yang Hot Daddy itu terlibat dengan aktiviti persundalan? Diorang tahu tak yang Hot Daddy itu sebenarnya telah merendahkan maruah wanita yang rata-ratanya Melayu Islam ini dengan video-video seks beliau? Diorang tahu tak betapa Hot Daddy ini sebenarnya sedang mempromosikan dosa besar secara terang-terangan? Tetapi diorang boleh bertahankan pula Hot Daddy tu. Kau jangan main-main, kata be strong dan sebagainya. Dan ada di antara wanita-wanita yang komen ini, yang merenyam ini, ialah isteri-isteri orang. Astaghfirullahalazim. Apa nak jadi wanita-wanita kita ini, tuan-tuan dan puan sekalian? Cuba kita perhatikan anak-anak kita ataupun isteri kita dan sebagainya. Kok mereka juga antara yang terkomen dekat BGTV itu dan memberikan kata-kata semangat kepada Hot Daddy. Tak cukup dengan itu, bila Hot Daddy memuat naik dia punya posting dekat akaun sosial rasmi beliau, ramailah perempuan yang menyatakan sokongan itu, sokongan ini dan macam-macam lagi lah. Sampai hilang rasa malu mereka, tuan-tuan dan puan sekalian, memberikan sokongan kepada satu bintang porno yang tak segan silu mempamerkan kelucahan dekat khayalat ramai. Semua ini mendorong Mufti Pulau Pinang iaitu Datuk Seri Dr. Wan Salim Wan Nor meminta pihak berkuasa tolong siasat podcast BGTV ini dan ambil tindakan kerana mereka telah menjemput seseorang yang telah mempromosikan aktiviti persundalan dan juga seks luar nikah ini sebagai tetamu mereka. Seolah-olahnya macam nak glorify si Hot Daddy ini, nak glorify tindakan dia dan macam-macam lagi. Tapi setakat ini saya tak dengar lagi lah perempuan-perempuan yang berenyam ini nak kutuk pula Mufti Pulau Pinang, kata Mufti ini over lah sebagainya. Tak dengar lagi lah setakat ni. Kalau dengar mana-mana pihak yang kutuk Mufti Pulau Pinang ini disebabkan oleh beliau minta pihak berkuasa ambil tindakan terhadap Hot Daddy ini, memang teruklah saya balon, saya cakap terus terang. Dan saya harap sangat Mufti Pulau Pinang tak buat kerja gila, pergi minta maaf balik pada Hot Daddy dan BGTV macam mana yang beliau buat dekat Siti Nurhaliza. Minta maaf sebab teguran terlampau terbuka dan boleh mendatangkan konotasi negatif. Gila lah tuan-tuan. Ini semua kerja orang gila ni lah. Sekarang banyak orang sudah gila. Tetapi itulah, perempuan-perempuan berenyam yang sama inilah yang dok shaking, yang dok mengamuk, yang dok marah bila mendengar mana-mana lelaki kahwin lagi satu. Dulu dengan Syamsul Yusof, lepas tu dengan Alif Tiga. Sebelum-sebelumnya ramai lagi pihak anda kata kalau kahwin lagi satu je, diorang akan marah, diorang akan bantah, diorang akan kutuk macam-macam sampai tak ingat dosa pahala masalahnya, sampai membuat posting-posting yang boleh mendatangkan kepada dosa besar. Na'uzubillah min zalik. Tak payah cerita kahwin lebih lah tuan-tuan dan puan sekalian. Bila si Shu'aib Sepah tu kahwin lagi satu, yelah Shu'aib
Syoim kan kehilangan isteri dia Siti Sarah akibat COVID. Dan of course dah dia kena ada isteri untuk bantu besarkan anak-anak dia yang kecil-kecil tu. Hui, perempuan-perempuan tu marah. Marah gila-gila tuan-tuan. Kata Wati ni tak tahu malu lah. Kata Syoim ni gatal lah. Kata tak boleh ganti ke Sarah dan sebagainya. Dia punya komen tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seolah-olahnya apa yang Syoim buat itu merupakan satu dosa besar. Tak boleh terima langsung. Tetapi itulah dia. Perempuan-perempuan inilah yang pergi merenyam kata sokong hot daddy, be strong hot daddy kuat, hot daddy tabah sebagainya. Weh, gelilah weh. Dah tua pun bodoh. Tapi apa-apa pun, semua ini mengundang satu persoalan yang sangat-sangat besar. Apa nak jadi dengan wanita-wanita kita ini, tuan-tuan dan puan sekalian? Apa nak jadi dengan perempuan-perempuan yang ada dekat Malaysia ini, yang sudah hilang rasa malu mereka, yang sudah hilang pertimbangan akal dan juga dosa pahala mereka, yang seolah-olahnya sudah kehilangan iman mereka sedikit, tuan-tuan dan puan sekalian, apabila mereka ini mengharamkannya halal dan seolah-olah macam mahu mengangkat perkara yang haram pula masalahnya. Jadi tanggungjawab kita sebagai lelaki, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai orang lelaki dalam masyarakat menjadi sangat-sangat berat pada ketika ini. Kita kena didik wanita-wanita kita ini kembali kepada fitrah mereka, iaitu untuk menolak perkara yang haram dan juga untuk menerima serta menjulang perkara yang halal. Tetapi bukan senang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab memang ada satu mantra yang sangat-sangat tersasar, iaitu perempuan sentiasa betul. Kalau mereka ini kita tegur, macam-macamlah alasan diberikan, sebab mereka ini bukannya betul pun, tetapi mereka tak nak kalah dan mereka tak nak kelihatan salah. Tetapi benda ini kena dihentikan. Benda-benda bodoh macam ni perlu kita halang sama sekali, kerana benda-benda inilah yang akan menyebabkan anak cucu kita pada masa akan datang akan bersama-sama dengan Dajjal, akan bersama-sama dengan kemungkaran, na'uzubillah. Tapi itulah dia tuan-tuan sekalian, kepada para wanita yang duk merenyam ini, yang selama ini duk shaking sangat-sangat bila ada orang kahwin baru poligami secara halal, tetapi pergi sokong pula orang yang telah melakukan aktiviti persundalan secara terbuka seperti ini. Saya tak nak cerita banyak, saya nak jumpa sangat-sangat dengan anda dan nak tanyakan soalan ini bertalu-talu biar anda reti ada hari akhirat yang menanti. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?